Didik TV KPM. Assalamualaikum semua, selamat datang, selamat menonton Membina Juara, rancangan di mana kami bersama-sama berkongsi pendapat, pengalaman dan juga tips-tips yang dapat membantu ibu, bapa, anak-anak, remaja membina juara di dalam diri kita. Saya Sharifah Alea dan minggu ini topiknya adalah sebahagian daripada siri membesarkan remaja unik, iaitu kelainan upaya. Sepanjang siri remaja unik ni, kita telah pun menerokai cara-cara anak-anak remaja boleh mengatasi pelbagai persepsi negatif dan menangani situasi unik mereka dengan cara yang lebih positif. Episod kali ini kita fokus pula pada mereka yang dilahirkan dengan keupayaan yang berlainan dan membina juara teramatlah berbesar hati mengucapkan selamat datang ke juara Paralimpik Malaysia, Chia Lek Ho dan juga Chew Wei Lun. Hai. Kita juga ingin mengucapkan hello dan selamat datang ke rancangan ke tetamu ataupun penonton online kita, Dahlia dan Fikri. Hai Dahlia, hai Fikri. Hai. Alright. Okeylah. Sudah cukup mencabar apabila kita dilahirkan dengan kelainan upaya berbanding orang lain. Tapi apabila kelainan itu dapat dilihat secara fizikal, persepsi bahawa seseorang itu lebih lemah, lebih kurang potensi atau cita-citanya sekadar angan-angan lemak jenin semata-mata, persepsi ini menjadikan cabaran-cabaran yang sedia ada lebih teruk. Apa sahaja kelainan upaya yang ada pada diri seseorang itu, pastinya individu itu akan bekerja dan berusaha lebih kuat, lebih keras dalam segala perkara yang diceburi demi membuktikan dia juga berkebolehan. Dia juga mampu berjaya. Dengan itu kita boleh fahamlah kenapa ramai remaja berkelainan upaya lebih tinggi risiko mengalami kemurungan berbanding rakan sebaya mereka yang lain. Ini juga antara kesan dibuli. Okey, di Malaysia sebanyak 35% orang kelainan upaya fizikal merupakan peratusan terbesar OKU seperti dilaporkan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Di kalangan kanak-kanak, bagi setiap 1,000 kanak-kanak bersekolah usia di antara 7 hingga 18 tahun, 3 daripada mereka merupakan orang kelainan upaya fizikal. Fakta yang menyedihkan, sebuah laporan UNICEF mendokumentasikan bahawa walaupun terdapat jumlah kes yang tinggi di Malaysia, remaja berkelainan upaya di sini masih menghadapi stigma, diskriminasi dan penderaan. Hanya disebabkan keadaan mereka yang lain sedikit daripada yang lain. Jadi bagaimana kami sebagai ibu bapa generasi juara ini mampu mengubah keadaan ini? Bagaimana kita boleh hapuskan stigma purba ini yang tak boleh pakai, dah lapuk, supaya anak-anak remaja berkelainan upaya ini dapat meneruskan hidup penuh kualiti, kesaksamaan dan paling penting penuh martabat. Panel pakar kita pada hari ini adalah pakar psikologi kanak-kanak Profesor Datin Dr. Mariani Magno. Welcome back to the show, Prof. Yeah, thank you very much, Leah. Okay, hari ini kita akan bercerita mengenai orang kelainan upaya ataupun remaja unik yang berkelainan upaya fizikal. Yeah. Okay? Dan walaupun kita ni dah zaman 2021, dengan pembaruan teknologi, Betul. pemodenan, segala-segala, ada lagi stigma, ada lagi prejudis. Okay? Khususnya yang terhadap ataupun yang negatif terhadap OKU di Malaysia ini, yang kurang upaya fizikal ni. Kenapa? Kenapa? Dia orang yang begini yang masih ada stigma ni, pada saya mereka ni tidak begitu bertamadun. Satu. Yang dua ialah kerana mereka masih rasa mereka hidup di zaman ya bedu. Yeah? Flintstone. Ya. Jadi Purba. mengapa stigma ini masih wujud? Kerana mereka tidak ada empati. Okay. Mereka tidak ada empati dalam diri yang mereka boleh selami bagaimana mereka-mereka di luar sana yang di bawah kategori kelainan upaya ini sebenarnya boleh berfungsi secara sempurna juga, sama seperti mereka, malah mungkin lebih baik. Jadi hanya kerana mereka ada kelainan sedikit, mungkin ketakupayaan
tentang fizikal mereka, ada yang dikatakan orang kata ketakupayaan daripada fizikal, selain daripada masalah pendengaran, selain daripada masalah penglihatan tu kita tahulah ya. Ni tentang fizikal ni ada yang kadang-kadang tidak sempurna anggota badannya, ada yang kadang-kadang mempunyai penyakit seperti cerebral palsy dan juga lain-lain. Jadi pada mereka yang normal, mereka rasakan bahawa mereka boleh buat lebih baik daripada golongan kelainan upaya ini, yang mana mereka sendiri sebenarnya tidak memahami. Mereka juga ada keinginan, mereka juga ada perasaan. Jadi disebabkan oleh kurangnya empati atau tidak ada empati langsung itu, menyebabkan mereka rasa bahawa mereka lebih hebat. Dan apabila mereka melihat orang yang lalu mungkin daripada kelainan upaya itu, kata, oh tengok tu. Tetapi apa akan berlaku adalah apabila timbulnya orang kata satu-satu kejadian yang sangat menakjubkan yang boleh memecahkan stigma itu. Itu dia yang apa yang berlaku dalam negara kita di Malaysia, iaitu Johan-Johan yang telah mengukir nama Malaysia, mereka yang terdiri daripada kelainan upaya itu. Jadi cuba kita lihat begitu hebatnya mereka. Jadi harapannya nanti mereka yang banyak memberikan stigma ini, banyak yang melihat negatif kepada orang-orang yang begini, sepatutnya dah mula buat transformasi minda masing-masing. InsyaAllah. Sudahlah tu bedah-bedu. Ya, bedah-bedu tu keluarlah dari zaman purba, zaman dinosaur tersebut. Okey, insyaAllah. Okey, kita memang dah pun tengoklah kan Paralympians kita, masya-Allah, memang sebenarnya dah beberapa tahun sebelum ini juga, you know, they've started to like really okay, Malaysia is on the map. They're awesome, okay? Tapi untuk seorang yang berkelainan upaya, remaja lah mungkin, apa agaknya cabaran yang mereka hadapi apabila melangkah ke zaman remaja tu, that transition tu through adolescence, kalau nak dibandingkan dengan rakan sebaya yang lain yang quote unquote normal. Sebenarnya antara normal dan kelainan upaya itu pastinya perkembangan yang ada dalam diri atau dengan kata lainnya milestone mereka memang berbeza. Tapi inilah cabaran-cabarannya yang dilalui, dan yang paling penting adalah sokongan daripada ibu bapa. Okey, contohnya kalau mereka melalui proses puberti, pastinya mereka akan melalui masalah-masalah yang tertentu. Ada yang mungkin lambat, ada yang mungkin tercepat. Jadi di sinilah ibu bapa merupakan guru yang paling penting untuk anak-anak, terutama dalam golongan kalangan OKU ini, supaya mereka tidak rasa bahawa mereka itu lain daripada orang lain. Cuma yang lain tu ialah menjadikan mereka unik. Apa kesan socially, dari segi sosial dan emosi yang akan ada pada remaja yang berkelainan upaya ni? Bila kita bincang tentang sosial dan emosi ni, Lia, ya, ini melibatkan interaksi sosial antara kawan-kawan, rakan sebaya, cikgu-cikgu dan adik-beradik yang lain. Ya, jadi bermakna mereka akan bergaul dengan orang-orang yang normal. Tapi kalau katakan rakan sebaya itu memahami siapa mereka, mereka akan dilayan seperti biasa. Tetapi sekiranya rakan-rakan sebaya ini tidak boleh, tidak pandai untuk bersama-sama dengan mereka yang dikatakan dalam golongan kelainan upaya, yang masih lagi berotak purba masih lagi minda yang bedah-bedu, jadi pastinya akan terasa pada golongan remaja kelainan upaya. Tetapi saya yakin ibu bapa akan berikan yang terbaik, yang mana mereka akan tetap teguh. Mereka akan tetap kental emosi dan juga keyakinan mereka. Itu yang membuatkan harapannya ialah tidak perlu rasa diri tersisih. Tapi memang akan melalui proses-proses emosi turun naik. Kemudian ada juga kawan-kawan yang kadang-kadang suka pula yang kadang-kadang membuli. Oh, dia tak boleh buat ini, kita je lah. Jom. Geram aku ni bully. Jadi kadang-kadang kan kita pun dah bincang mengenai bully. Bully selalunya berlaku ke atas mereka yang fizikalnya lemah dan kurang berkeupayaan. Jadi di sinilah kita katakan berlaku bully. Tetapi apabila remaja yang dalam golongan ini mampu untuk bertindak bukan secara fizikal, tetapi mampu untuk menunjukkan keyakinan diri, maksudnya dia tidak gentar, dia tidak takut, pastinya ini akan memberi image kepada mereka yang mungkin kata, oh dia tak boleh buat apa itu, kemungkinan hasrat niat itu akan terberhenti di situ.
Yang penting ialah keyakinan diri, Right. semangat dan kekentalan itu harus ditampilkan kepada wajah itu. Maknanya ekspresi muka itu, Right. itu yang penting. Okay. Ya. Macam mana pula kalau ibu bapa kepada remaja yang berkelainan upaya ni, kalau mereka inginlah membantu, of course you can never completely understand apa yang mereka lalui, apa yang mereka rasa, apa yang mereka hadapi setiap hari. Tapi ibu bapa, ialah ibu bapa akan cuba untuk bantu. How can we help? Okey, kalau kita bincang tentang bagaimana ibu bapa boleh membantu. Yang pertama, ibu bapa mesti terima seadanya. Okay. Okey? Tak bolehlah kata bila dilahirkan tengok ada berlaku sesuatu yang agak macam tidak normal, oh, dah tak boleh terima. Ya, kadang-kadang hati nurani seorang anak ni dia boleh rasa juga. Ya. Yes. Jadi maksudnya yang pertama ibu bapa harus terima. Okey. Yang kedua, kita pastikan bahawa kita berikan pendidikan, kita berikan layanan, kita berikan keperluan asas mereka sama seperti kita berikan kepada anak-anak yang normal. Yep. Dan dalam masa yang sama, pastikan juga segala kemudahan-kemudahan yang anak kelainan upaya ini perlukan diberikan juga. Right. Contohnya katakanlah masalah penglihatan. Right. Kalau nak membaca, tak ada masalah. Boleh digunakan Braille itu. Okey, begitu juga dengan pendengaran. Boleh digunakan alat bantuan untuk Pendengaran, mendengar tu. Yep. Kalau dikatakan kurang upaya daripada aspek fizikal, banyak lagi perkara-perkara yang boleh dibuat. Yep. Dan contohnya kalau nak disediakan keperluan asas tadi saya sebut kan. Right. Tandasnya bagaimana? Perlu disediakan orang kata mesra pengguna. Yes. Yes. Begitu juga di dalam persekitaran masyarakat perlu disediakan kalau luar negara, even nak naik bas pun disediakan kemudahan untuk mereka-mereka dalam golongan kelainan upaya. Jadi saya rasa sampai masa high time dah untuk kita masyarakat di Malaysia melihat kepada kemudahan-kemudahan untuk kelainan upaya ini perlu ada kerana mereka juga menyumbang sesuatu kepada negara kita Malaysia. Hello, obviously, if not more. Dan juga saya rasa mungkin Malaysia, kami sebagai masyarakat masyarakat di Malaysia ni haruslah lebih bersifat inklusif juga. Because sebab itulah biasanya kalau ada stigma aja kan, mulalah macam tak apa kot. Nantilah. No, it's time. Macam Prof sendiri cakap, it's high time. Okay, kalau misalnya kata ada antara yang menonton sekarang ini merupakan seorang remaja ataupun anak muda yang berkelainan upaya, okay? Antara perkara-perkara yang boleh mereka lakukan untuk sediakan siapkan diri kan dari segi mental untuk mencapai kebebasan itu, independence itu, berdikari itu, yang hidup yang penuh makna. How can they mentally prepare for that? Okey, pastinya dalam usia yang muda, kanak-kanak 6 tahun pertama, mereka memang banyak perlukan bantuan ibu bapa. Setuju. Okey, masuk pada sekolah rendah mereka pun masih lagi memerlukan. Sehinggalah mereka telah diberikan pengajaran segala kemahiran-kemahiran yang penting itu. Waktu itulah remaja begini perlu mengambil sikap berdikari. Yang saya pastinya yang normal pun perlu mengambil sikap berdikari ya. Apatah lagi kalau dalam golongan orang kelainan upaya ini, mereka juga perlu buat demikian. Kerana baik normal ataupun kelainan upaya, kita manusia ni ada pelbagai jenis kecerdasan. Okey, kita ada 9. Jadi pastikan potensi mana yang sesuai untuk diri kita. Katakan kita ni lebih kepada kinestetik. Seperti apa yang kita kata Paralimpian kita dah buat. Kinestetik melibatkan pergerakan kaki dan tangan dan sebagainya. Jadi kita gilap kemahiran kita itu bersama-sama dengan apa yang dikatakan usaha dan juga dorongan daripada kedua ibu bapa. Bukan saja kedua ibu bapa, tetapi juga guru-guru di sekolah, pihak-pihak sekolah, jurulatih, rakan sebaya. Jadi mereka ini sebenarnya boleh berdikari. Cuma mereka perlu kenal pasti kelainan upaya ini, mereka perlu kenal pasti apa bakat mereka. Dan lepas itu barulah keluarga menyediakan persekitaran yang kondusif untuk bakat-bakat yang ada dalam diri mereka kelainan upaya. Dan yang saya pasti apabila mereka yakin, mereka tahu apa potensi mereka, mereka tahu mereka ada dorongan, saya pasti mereka akan terus berdikari.
InsyaAllah, insyaAllah. Saya perasan sebenarnya kan dalam banyak-banyak episod Membina Juara ni, khususnya dalam siri Remaja Unik ni, setiap kali kita sebut Remaja Unik, tak kira lah apa saja yang dihadapi sekarang ini, mereka akan ada satu something that they're passionate about. Dan kesemua pakar panel kita adalah feed the passion, find the passion, feed the passion, and look at the positive, less on the negative. So itu okay, that is one. Tapi sebagai masyarakat, sebagai masyarakat tadi kita dah sebut dah, kita kena lebih inklusif, kita kena lagi lagi peka, kena siap sediakan kemudahan-kemudahan. Tapi dari segi emosi dan juga mental sebuah masyarakat ini, macam mana kami sebagai masyarakat ni boleh lebih positif, lebih menyokong, dan sediakan environment yang penuh sokongan dan penuh kasih sayang dan penuh faham, understanding, pemahaman untuk remaja-remaja kelainan upaya. Tadi kita dah sebut tentang kemudahan-kemudahan itu perlu ada ya. Tetapi kalau ada kemudahan sekalipun, tidak ada persediaan emosi, tidak ada persediaan mental untuk menerima mereka pun tak boleh juga. Jadi masyarakat kita sekarang ini perlu peka seperti apa yang Leah sebut tadi, perlu lebih inklusif dan dalam masa yang sama tolonglah ada empati. Empati itu sangat penting ya, kerana kalau tanpa empati itu kita tidak akan memahami jiwa mereka, sedangkan mereka juga adalah sebahagian daripada rakyat kita di Malaysia yang juga memberi sumbangan. Jadi kalau ada mereka yang nak memohon pekerjaan, nampak pula ini kelainan upaya, jangan begitu, kerana mereka sebenarnya lebih boleh banyak lagi menyumbang daripada kadang-kadang mereka yang normal ini. Saya setuju. Dan mereka juga mempunyai keinginan, mempunyai keperluan untuk bebas, keperluan untuk keinginan untuk memilih juga. So empathy. Okay, kita akan rehat seketika, tapi kembali bersama kami di Membina Juara. Selamat kembali menonton Membina Juara. Hari ini kita membincangkan siri Membesarkan Remaja Unik. Topiknya kelainan upaya fizikal. Saya sangat berbesar hati dan pada masa yang sama saya rasa sebegitu kecil dekat studio ini, kerana kalau nak membandingkan pencapaian kita, I have achieved nothing in comparison to Chew Wei Lun, kita Paralympian Malaysia dan juga pemenang pingat perak dalam boccia. Yes, di Sukan Paralympics di Tokyo baru-baru ini. Tahniah diucapkan kepada Wei Lun. Hai Wei Lun. Hai, terima kasih. Sangat-sangat tahniah kerana kerana bukan saja Wei Lun menang pingat perak, tapi ini merupakan Paralympics yang pertama untuk Wei Lun. Dan sukannya pula, ni kalau tanya orang macam saya ni yang jenis macam tak biasa dengan sukan, susah kalau nak tonton sukan ataupun minat dengan sukan, memang susah pernah dengar boccia ni. So how do you feel? Actually tak sangka lah boleh dapat pencapaian sampai yang dapat medal, sebab awalnya nak pergi promote sukan ni je sebenarnya, nak bagi rakyat Malaysia lebih tahu apa itu sukan boccia. Sebab dekat Malaysia banyak orang yang tak pernah dengar dan tak tahu apa itu sukan boccia. Guilty. So itu yang sebenarnya main reason saya pergi dekat situ dan aku dapat layak ke situ. So medal tu macam satu bonus lah bagi saya untuk lebih boleh promotekan sukan boccia ini. That's amazing, man. Thank you so much for that. Untuk promote dan juga wow, silver medal, sangat-sangat hebat. Memang hebat. You must understand that I am in awe of all sportsmen. Sebab saya ni sangat gagal bab sukan, okay? Tapi kami mengajak Wei Lun ke rancangan kami sebenarnya bukanlah untuk bercerita sangat mengenai pengalaman Wei Lun di Tokyo. Yalah, sebab mesti dah penat dah cerita kan. Ramai yang tanya soalan-soalan mengenai pengalaman di Tokyo. Saya sebenarnya ingin lebih memahamilah perjalanan dan pengalaman hidup Wei Lun ini yang saya difahamkan penuh dengan kesukaran, cabaran, kesedihan, dan Membina Juara ni
penonton-penonton kita terdiri daripada ibu bapa dan juga remaja. Dan remaja, semua jenis remaja ya, dari different types of background, dan mungkin ada remaja yang sedang menonton yang sedang mengalami situasi yang hampir sama dengan apa yang Waylun hadapi dahulu. So apa yang Waylun boleh kongsikan dari pengalaman Waylun sendiri yang boleh memberi semangat dan yang paling penting ya, beri harapan kepada remaja-remaja ini? Sebenarnya tak kisahlah OKU ke yang orang ke orang yang normal, sebenarnya tak ada hidup yang senang pun sebenarnya. Semua orang memang akan ada masa dia hidup susah. I mean ada cabaran tu semua. So kalau hadap cabaran tu, jangan give up lah. Try untuk lawan susah tu. Right. Sebab mungkin one day akan berjaya lah. So you can go furthermore in your life. Right. So kita ambil pendekatan, what do we have to lose? Kita lawan je cabaran ni. Yeah, actually we have nothing to lose. Kalau kita tak cuba, itu lagi kita lose. Sebab kita tak tahu apa akan jadi in the future. True. So true. Yeah. Okay, thank you for that. Adakah itu memainkan peranan dengan mungkin cara Waylun mula minat dengan boccia? Is that how you introduce to boccia? Like macam try jom? Sebenarnya cuba boccia ni sebab just main suka-suka je sebenarnya. Macam mana you boleh tahu pasal boccia ni? Dah lah dekat Malaysia ni payah nak dengar perkataan boccia tu. Sebab time dulu saya sekolah, dan sekolah tu ada sukan ni. Dan sekolah saya sekolah CP. Oh, I see. Okay. So ada cikgu tu nampak lah I macam boleh lah main. So dia tarik lah masuk. So dari situlah tahu apa itu suka boccia. I see. Dan minat tu datang sendiri dan that drive to be the best tu. Maknanya saya tak fikir pun nak try the best, jadi yang the best. Saya cuma main je lah, main suka-suka macam suka biasa, itu je lah. Pernah tak dalam hidup Waylun, Waylun cakap saya akan keluar daripada belenggu stigma dan segala apa yang saya hadapi setiap hari dan akan hidup seorang yang bebas, seorang yang berdikari. Pernah tak terfikir macam tu, dan apa yang dijadikan motivasi buat Waylun? Kalau nak kata hidup berdikari tu, saya rasa semua orang pun nak kot yang hidup berdikari. Sebab bila you dah hidup berdikari, you can learn more thing compare you dengan you duduk dijaga oleh dengan orang. Sebab bila you independent, you hidup sendirian, you can explore more thing yang you tak expect you can be explore actually. So tak kisahlah you OKU macam mana pun, unless you betul-betul OKU yang teruk, you should try lah to explore this world more lah, ataupun be independent more. So that in the future, one day kalau tak ada orang jaga, you tak susah nanti. You know how to be survive yourself. Right. Bagus. Kan? I like Waylun's very matter of fact way of explaining things kan. Okay, apa yang membuatkan Waylun, awal tadi Waylun ada cakap kan, asalnya nak join Paralympics ni dalam sukan boccia adalah untuk mempromosikan sukan boccia ini, untuk like bring it out lah, at least orang akan tahu. Tapi you had a lot of commitments dekat Malaysia ni, back home lah basically. So apa yang membuatkan Waylun kata okay lah, you know what, I akan bawa boccia ni ke Paralympics? Sebab niat saya just nak bagi tahu rakyat Malaysia apa itu sukan boccia, dan kita Malaysia ada sukan ini untuk CP. So saya fikir macam tu, then I just do it. Right. Sebab saya jenis yang saya buat, saya tak fikir, saya buat je. Kalau saya nak buat benda tu, saya buat dulu. Tak fikir apa-apa. Apa jadi, kemudian nak bercerita. Aku suka betul. I love it. Thank you. I think you're the only person yang I boleh relate tu lah. Sebab I pun macam tu juga. Kadang-kadang sedikit impulsif juga orang cakap kan, kelakuan ataupun sifat yang sedikit impulsif. Jadi ada tak masa-masa yang walaupun Waylun ni jenis yang macam tak apa, I tak fikir panjang, I buat dulu, I buktikan, and then later boleh fikir.
Tapi ada tak momen-momen yang you ada terfikir ataupun terasa yang macam okay, aku tak boleh handle sekarang ni. Macam okay, saat ini sangat susah untuk diri aku. Dalam momen-momen yang begitu, khususnya pada any athlete ataupun Paralympian sebenarnya, mesti ada one of those days yang where you think it's too much. Macam mana Waylun maintain berfikiran positif dan juga kekuatan mental tu? Okay. So kalau sampai satu tahap yang rasa dah tak boleh ataupun macam nak give up. Sebenarnya kalau nak give up pun saya rasa tak patut pun, sebab kita yang pilih jalan ni. So nak tak nak kita kena jalan sampai habis. Ya. Susah ke apa, memang kita kena jalan habis, sebab dari awalnya kita yang pilih jalan ni. So kita no choice, memang kita kena jalan sampai habis. Baru boleh kita start jalan yang baru. Right. How do you maintain that strength, that mental strength tu, Waylun? I really need to know. Saya pun tak pasti lah. Mungkin life experience kot. Yeah, right. Betul. Okay, thank you so much. Dan terima kasih kerana sudi berkongsi life experience itu dengan kami semua di sini, juga penonton-penonton Membina Juara ini. Dan saya betul-betul yakin yang akan ada yang untung daripada hasil perkongsian Waylun hari ini. Jangan ke mana-mana ya Waylun, stay on the line, okay? We want to continue our chat sekejap lagi. Tapi sekarang ni kita rehatkan diri. Pengakap ke? Kita rehat-rehat sekejap. Kembali bersama Membina Juara. Rehatkan diri. Selamat kembali menonton Membina Juara bersama saya Sharifah Alia. Kita juga ada Profesor Mariani kita bersama dengan kita membincangkan siri membesarkan remaja unik. Topiknya kelainan upaya fizikal. Dan antara tetamu khas kita online ini merupakan bukan sahaja pemenang pingat emas yang pertama untuk badminton di Paralympics, tapi ini merupakan pertama kalinya badminton ada di Paralympics. Jadi pertama kali pemenang pingat emas yang pertama untuk badminton di Paralympics yang pertama. First. Chia Lek Ho. Hello, how are you and congratulations. Hello. Thank you so much. Thank you. Mesti you dah penat kan, like macam orang ucap tanya dan tanya macam mana perasaan, tapi saya minta maaf, saya harus tanya juga. Okay, ini mungkin kali 100 you jawab soalan ini, tapi untuk penonton-penonton Membina Juara ini, macam mana perasaan Lekho kira menetapkan sejarah? You bukan sebahagian daripada sejarah tau. You adalah penulis sejarah. First ever gold medalist Paralympics, first time badminton ada di Paralympics. How do you feel? Okay, of course saya rasa sangat bangga untuk diri saya dan sangat bangga juga saya dapat mengharumkan nama negara kita di pentas Paralimpik ni, ya. Dan juga perasaan saya sebelum ni memang saya tak percayalah saya boleh berjaya kerana banyak opponent saya, lawan saya tu semua anak-anak muda baru 20-an begitu saja, dan saya pun dah 30 lebih umur saya, kan. Dan semestinya prestasi saya ataupun fizikal saya mesti tak begitu cergas lah kalau nak banding dengan atlet-atlet yang 20-an gitu. Ya, so saya pun selepas saya menang tu memang saya tak boleh percaya lagi. Saya masih fikir, oh ini dalam mimpi ke ataupun ini dah betul ke saya dah menang, begitulah. Ya. Berapa hari, berapa minggu sebelum you like, yelah aku ni pemenang pingat emas lah. Berapa minggu sebelum you betul-betul dapat terima? Sampai minggu lah, mungkin 3-4 hari ke. Okey lah. Okey. Baguslah. Alright, tapi saya difahamkan hidup ini tidaklah begitu senang untuk Lekho dari awal zaman yang muda. Di zaman yang muda Lekho ni bangsa bully ya kerana your condition.
Bully tu bukan begitu serius lah sebenarnya. Cuma kan kita masih kecil, budak-budak lagi. Mungkin ayat yang mereka keluarkan tu mereka tak filter lah, mereka tak fikir, mereka nak cakap je apa yang mereka dapat fikir, mereka nak cakap je gitu. Jadi saya sekolah dekat sekolah-sekolah budak yang biasa, so able punya student lah semua. So dari situ pun saya dapat belajar dengan banyaklah ilmu tu. So saya tak boleh dibahagikan seperti seorang yang kurang upaya. Saya campur semua kawan tu, semua kawan-kawan able, sekolah pun dekat able. So saya ada satu sikap yang tak boleh kalah lah. Tak boleh cepat putus asa ataupun tak boleh kalah kepada orang-orang lain. So dari situlah saya dapat belajar dengan banyak experience, pengalaman, ilmu pun banyak. So situ lah memang dari segi pembelajaran ataupun dekat sukan tu saya memang ada satu sikap yang seperti tak boleh putus asa. Right. Memang tak boleh kalah lah. Okay, that's good. So yelah sampai sekarang pun boleh Leo sendiri rasa macam mungkin bully tu tak begitu bully lah. Because they cannot filter. Is it? They don't mean to be mean lah, right? Yes, kita pun tak boleh fikir, otak kita pun tak boleh fikir terlalu negatif lah. Orang nak bully kita ke, nak cakap benda yang tak bagus ke. Tapi kita have to think, okay, if hari tu ataupun masa tu mereka tak bully kita ke, tak psycho kita ke, mungkin kita pun tak akan berjaya pada hari ini. Wow, that's a fantastic. Benda-benda tu membakar semangat untuk saya lah, untuk diri sendiri. My goodness, that's a fantastic way of looking at it. Itu menunjukkan apa nama ni, grit yang ada pada Lek Ho juga. So that is fantastic. Tapi ada tak waktu-waktu, saya pasti mungkin ada lah kan, tapi ada tak waktu-waktu yang Lek Ho sendiri rasa macam marah dengan keadaan, marah dengan diri sendiri, rasa hilang motivasi, rasa frust yang keadaan ataupun situasi yang Lek Ho sendiri ditakdirkan dengan Erbs palsy ni? Macam mana, how did you maintain positive the whole time? Perasaan down tu, mental kita down tu memang ada lah kadang-kadang. Tapi saya pun cuba memberitahu diri saya ni, don't put too much of benda yang negatif seperti apa yang profesor tadi cakap tu. Kurangkan negatif. Kita harusnya fikir benda-benda, kebanyakan benda tu positif lah. So anything bad about other people look at me ke apa, saya kena fikir, oh thank you so much that you guys are looking down at me, but one day if I can success, saya akan berjaya nanti. Then you all baru tahulah fikiran you all tu salah ke macam mana. Wow. Masya Allah. Okay. Saya dengar cerita yang dulu waktu mula minat pada badminton ini, Lek Ho insist menekankan keinginan Lek Ho untuk bermain badminton ataupun dan pilih lawan yang able bodied ataupun normal penuh upaya lah kononnya kan. Dan ramai antara mereka yang akan mengejek Lek Ho. Kenapa you tetap dengan insisting I want to play with able-bodied players? Okay, mungkin masa tu saya dapat banyak kejuaraan lah sejak umur 12, 15. Saya pun dapat menang dekat sekolah-sekolah sukan tu, daerah, dari sukan dan negeri tu. Saya semua main able masa tu. Jadi saya pun dapat juara tu. Kalau diejek dengan orang pun saya tak kisah. Saya tak kisah sangat tu. Ya, saya kalau mereka terlampau ke, saya pun tahan dalam hati tu. Saya fikir, okay, tak apa, mungkin suatu hari nanti saya akan menang you ke, nak menang ke, atau overlap you ke macam mana. Kerana dari kecil saya latihan dengan player able sudah. I see. Dan saya pun bertanding pertandingan yang able, yang penuh upaya lah. So saya tidak fikir begitu banyak tentang kekurangan saya sebenarnya.
Wow. Okay, you are such a positive person with such a positive outlook, because yalah, kalau kalau siapa-siapa yang melihat ataupun berada di tempat leho, mungkin record tu dah jadi makanan dah. Kalau banyak sangat AJ kan, nak makan dekat aku. Tapi that's amazing. It really is amazing. Dan saya betul-betul harap ramai yang menonton hari ini yang dapat inspirasi daripada apa yang telah dikongsikan oleh Lek Ho. Adakah ini juga, adakah antara yang ingin dicapai oleh Lek Ho sendiri, sesuatu yang nak dibuktikan pada diri sendiri, yang saya boleh sampai ke tahap ini, saya boleh menang pingat emas, dan saya boleh pingat emas di Tokyo Paralympics. Was that a motivation for you? Was it something that you needed to prove to yourself? Ya, memang ini saya cabar diri sendirilah, kerana sebelum ni saya pernah down. Saya pernah 3 tahun sebelum ke Sukan Paralimpik tu, prestasi saya agak menurun. Saya kalah dari ranking nombor 1 dunia jadi ke ranking nombor 4 dunia sebelum saya bermain pertandingan yang kelayakan ke Paralimpik lah. So my ranking drop tremendously, sangat teruk lah. So saya dari masa tu saya pun sangat risau tu lah, tapi saya mencabar diri sendirilah. Saya cakap okay, tak apa, saya nak berlatih balik dengan bersungguh-sungguh, mencari seorang jurulatih yang dapat membantu saya untuk menaiki podium lagi. So saya think myself, saya what is the next step that I need to do lah. So akhirnya saya dapat jurulatih yang sudi membantu saya dan together with me, bersama-sama dengan saya bertarung sampai ke pentas Paralimpik ni. So memang ini adalah cabaran yang sangat besar lah, kerana saya faktor umur saya pun salah satu isu juga, kerana main badminton tu dah umur 30 lebih tu, memang prestasi tu dah tak begitu high intensity lah, seperti tak begitu sangat tinggi sudahlah level tu. Dan juga itu adalah salah satu faktor, dan juga saya pun sudah ada family dan I need to take care my family as well. Saya kena jaga kat rumah kerana I'm the only man in the family. So saya pun kena balik jaga isteri, kakak saya, mak saya juga. Mak saya pun dah umur 70 lebih kan. So dalam segi dalam masa sebelum ke Paralimpik tu, saya tidak dapat balik ke rumah. Saya training dekat MSN Bukit Jalil tu under bubble quarantine. Right. So saya pun tak dapat balik rumah. So benda ni pun sangat risau lah untuk saya. Tapi ini pun adalah salah satu pencabaran lah. So very challenge lah on myself. Kalau mental saya tak kuat, fikiran saya negatif sangat, saya rasa saya sudah out from the competition sudah. Right. So okay, macam Lek Ho katakan tadi lah, memang ada ramai yang difikirkan sewaktu training, tapi also juga mereka sangat menyokong career kamu sendiri, dan juga your legacy lah in badminton kan, and in the Paralympics juga. Jadi selain daripada keyakinan diri sendiri dan semangat lawan cabaran tu yang you memang ada dari kecil, antara mereka yang terlibat, your support system, siapa yang kira macam Lek Ho rasa macam okay, I have to give credit to them jugalah, they are also responsible for my success juga. So siapa? I think of course is my parents lah, like what Professor tadi dia sudah ada mention kan. Ibu bapa tu sangat penting untuk mendorong anak-anak mereka tu jangan put it at the side because of their disability. Kita tak boleh fikir benda macam tu lah, kerana itu pun anak yang kita lahirkan kan. So kalau dia ada kekurangan, kita cuba tolong dia ataupun motivate them untuk mix with able people and pergi ke bersukan. Kita tidak tahu kita akan berjaya pada suatu hari nanti. So this is what disabled people need to think and need to have a very positive mindset kepada diri sendiri itu. Okay. Dan selain ibu bapa anda? I think
itulah paling penting lah selain ibu bapa. Then next one mungkin coach yang develop saya dari kecil tu, jurulatih yang pernah tolong saya dari kecil sampai sekarang tu, itu pun sangat penting untuk kita lah, untuk ada peningkatan dalam career badminton. So the support system is very important jugalah ya. Okay. Thank you so much atas perkongsian anda, Lekho. Dan jangan ke mana-mana. Kita ada sedikit lagi yang nak ditanyakan, dibincangkan. Sebentar lagi. Kita berehat seketika, kembali menonton Membina Juara. Selamat kembali menonton Membina Juara. Ayo kita terus ke tetamu ataupun penonton online kita. Kita ada Dahlia. Silakan dengan soalan anda. Assalamualaikum. Saya ada soalan untuk Profesor. Apakah cara yang boleh ibu bapa lakukan untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang kelainan upaya yang dialami oleh anak mereka apabila mereka bersiasat di luar rumah? Kerana mungkin terdapat sesetengah masyarakat yang tidak tahu tentang masalah kelainan upaya yang dialami oleh anak-anak mereka. Saya rasa tidak begitu menjadi satu kesulitan ya. Alright. Kerana apabila ibu bapa bawa anak yang memang dalam kategori kelainan upaya ni, fizikalnya, terutama fizikalnya, ataupun mungkin yang lain-lainnya, kita perlu perkenalkan kepada siapa sahaja yang menegur, jiran, tetangga ataupun pergi rumah saudara mara yang mungkin tak pernah lagi berjumpa dengan anak yang golongan upaya ni. Perkenalkan diri siapa anak ini, dan kalau dikatakan disoal apa, kenapa anak ni begini jalannya, kenapa anak ni, barulah diterangkan. Selain daripada itu, tidak perlu ragu-ragu, tidak perlu bimbang untuk memperkenalkan siapa anak itu. Yang paling penting ialah ibu bapa perlu tunjukkan bahawa ini anak dia. Right. Jadi inilah dia yang bernama, kita nak bagi nama siapa? Andrew. Okay. Inilah dia Andrew, ini anak saya Andrew. Dia ni ada kelainan upaya sikit daripada segi so. Dan dia sekolah di sini. Jadi kalau ada anak yang menegur tu siapa ini, kawannya lah. Sebab kerana ini yang paling penting. Saya suka tentang apa yang disebut oleh Lekho tadi ya. Di sini maksudnya ialah bergaul dengan mereka yang normal itu sangat penting. Kerana itu pendidikan inklusif sangat penting. Supaya anak-anak yang kelainan upaya ini tidak berasa tersisih. Jadi parent-parent tidak perlu nak malu, tidak perlu nak orang kata segan berhadapan dengan masyarakat di luar sana. Kerana kita yang perlu letakkan jauh stigma yang mengatakan anak itu kurang upaya. Kita perlu bagi tahu mereka bahawa ini anak saya. Anak saya boleh buat seperti mana anak-anak normal juga. Dan pada masa yang sama, anak yang tidak mengalami apa-apa kelainan upaya tu lebih memahami, lebih berempati. Sebab kanak-kanak, they don't see differences. They don't see colour, they don't see religion, they don't see anything. They see friend. Yang mewarnakan anak itu nanti ialah kadang-kadang ini yang dikata latar belakang pendidikan. Jadi kalau ibu tu sendiri kata, oh macam itu, okey tak apalah. Jadi memberi makluman pada anak yang normal itu kata, oh begitu. Kita yang mengajar negatif. Kita yang mengajar negatif. Jadi yang paling penting segala-galanya harus positif. Alright. Okay, terima kasih Prof. Kita ada Fikri untuk soalannya. Silakan Fikri. Dalam usaha menjadi masyarakat yang prihatin, apakah cara yang boleh saya lakukan untuk membuat orang kelainan upaya berasa selesa jika berada dalam kalangan masyarakat sekiranya saya terjumpa mereka di luar? It's very good question. Nak jadi masyarakat yang normal, kita harus bersikap normal. Tingkah laku kita perlulah normal. Walau dengan siapa kita berinteraksi. Walau bangsa lain, warna kulit lain, sama ada dia normal atau kelainan upaya, sikap kita haruslah normal. Tutur kata kita haruslah normal. Anggap mereka sama, kalau sama umur maka itulah dia rakan sebaya. Dan dalam kata lain, tidak perlulah mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati yang merujuk kepada keadaan kelainan upaya itu. Yang itu sangat penting, dan yang itu sebenarnya perlu dididik oleh ibu bapa yang anak-anaknya normal. Kerana mereka juga adalah sebahagian daripada manusia dalam dunia ini. Masyarakat kita di Malaysia.
Okey. Kalau orang utara kata Tok Ustaz nak buat perak sangat lah. Ya, tu dah nak kata buat normal, perak. masyarakat normal kan. So relax lah. Jangan jadi daoh sangat. Ambil kau sebiji. Okey, terima kasih banyak-banyak Profesor. Juga terima kasih kepada Dahlia dan Fikri. Okey, sekarang ni kita kembali dengan Wei Lun dan Lek Ho. Antara message atau pesanan yang sudi anda kongsikan dengan remaja-remaja yang sedang menonton, yang mungkin berkelainan upaya juga, yang mungkin mengalami cabaran-cabaran yang tak dijangka. Mungkin kita boleh mulakan dengan Wei Lun dulu. Silakan. Jangan takutlah kalau hadap cabaran ke apa, sebab tak ada satu kehidupan yang tak ada cabaran. Semua kehidupan ada cabaran. Cuma cabaran dia berbeza. Yeah. So, jangan takut untuk hadap cabaran tu, sebab bila kita dapat atasi cabaran itu, kita akan belajar sesuatu benda daripada cabaran itu ataupun kesusahan itu. Right. So, that will make us be stronger maybe or be better. Right. So, jangan takutlah walaupun kita sebagai orang PU ni. Okay. Thank you very much Wei Lun, dan juga saya sangat saya suka apa yang anda sebutkan awal tadi. It's when you don't try, when you don't act upon it, dan bila you takut, itulah yang paling rugi, itulah yang paling give up sebenarnya, kan? So thank you very much Wei Lun, and thank you for your contribution to Malaysia. You know, thank you so much. Okay, kita ada Lek Ho pula, silakan. Okay. Untuk saya rasa kalau benda yang boleh selesaikan itu bukan satu cabaran. Ya, saya rasa tu cuma obstacle yang agak susah untuk diselesaikan saja. Kita mesti ada satu cara untuk selesaikan cabaran-cabaran ataupun semua masalah. Cuma kita nak tengok macam mana nak selesaikan dengan cepat ataupun lambat saja. Jadi saya rasa untuk golongan-golongan ataupun orang-orang OKU, kelainan upaya di luar masyarakat ni, kita mesti mau cuba dan step out from the box untuk pergi ke sukan ataupun campur dengan orang-orang normal seperti tadi yang apa yang kita kongsikan, harus act like a normal people. Dia boleh buat, kita pun boleh buat. Cuma kita mungkin perbuatan tu kita lambat habiskan ataupun selesaikan saja. Ataupun cara dia lain lah juga. Kata pun kelainan upaya. Jadi caranya pun lain juga. Ya, betul. Kita fikirlah cara lain untuk selesaikan masalah ini. So, kalau boleh selesaikan masalah ini bukan satu masalah sudah untuk kita. Right. So, when you treat it like something that can be solved, it doesn't become a problem anymore. Yes, exactly. That's brilliant. Thank you so much, Lek Ho dan juga Wei Lun. Thank you so much for your contribution to Malaysian sports, to the Paralympics, to Malaysians, dan kepada masyarakat yang mungkin sampai tahap ini masih lagi ada stigma, masih lagi ada pemikiran negatif. If after watching this show you still ada stigma itu, minta maaf lah, ada gua, silalah ke sana dan duduk di sana diam-diam, jangan kacau kita orang semua, okay? Because the contributions that you both have shown, the other Paralympians have shown, is melebihi apa yang kita dalam studio ni sekarang ni sebenarnya. So terima kasih banyak-banyak. Thank you so much for being with us. Terima kasih juga kepada yang menonton. Harap dapatlah sedikit ilham dari apa yang telah pun dikongsikan Paralimpik kita dan juga Profesor kita hari ini. Terima kasih juga Profesor kerana sudi bersama dengan kami. InsyaAllah kita akan jumpa di episod yang akan datang. Untuk apa-apa saja maklumat ataupun feedback, bolehlah layari, like, follow dan share laman media sosial kami. Kita jumpa di episod yang hadapan, insyaAllah. Saya Sharifah Alea, ini Membina Juara. Assalamualaikum, bye.